budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, ini adalah bab tingkatan 2 sejarah KSSM. Di dalam bab ini, kita akan tengok ada 4 subtopik. Tetapi hari ini cikgu akan ajar 2 sahaja, iaitu subtopik yang pertama bahasa dan tulisan, yang kedua persuratan. So ada 2 sahaja untuk hari ini. Okey, sebelum cikgu mulakan dengan subtajuk bahasa dan tulisan, cikgu nak kamu kenal dulu jenis-jenis tulisan. Okey, ini adalah tulisan Kawi. Okey, ini yang ada dekat batu bersurat ni adalah tulisan daripada batu bersurat Talang Tua, iaitu tulisan Pallava. Ini kalau kita besarkan, ini adalah tulisan Pallava. Dan ini pula adalah tulisan Pigon. Tulisan Pigon ni selepas kedatangan Islam, yang mana kerajaan Majapahit menulis menggunakan tulisan Pigon. Okey. Baiklah, kita akan tengok bahasa dan tulisan yang pertama ya. Okey, perkembangan bahasa yang berlaku telah mendorong kepada perkembangan tulisan. Hal ini kerana masyarakat kerajaan alam Melayu bersifat terbuka. So, secara tidak langsung menyebabkan sistem tulisan berkembang. Kepentingan bahasa dan tulisan dalam masyarakat alam Melayu adalah untuk menyimpan rekod pemerintahan, menyimpan rekod perundangan, menyimpan rekod perdagangan dan menyimpan rekod keagamaan. Bahasa dan tulisan untuk kerajaan Funan. Okey, kita akan tengok ya. Kerajaan Funan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad ke-2. Tulisan kerajaan Funan menggunakan tulisan orang Hu yang dikatakan berasal daripada tulisan orang India. Selain itu, kerajaan Funan juga menggunakan kalender saka yang mana di dalamnya mengandungi 12 bulan dalam setahun. Okey, seterusnya bahasa dan tulisan bagi kerajaan Champa. Okey, baiklah ya. Kerajaan Champa menggunakan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit dalam pertuturan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa tersebut. Dalam aspek tulisan, masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan Champa kuno. Okey, penggunaan tulisan Pallava dibuktikan dengan penemuan inskripsi yang ditulis oleh Raja Sambhuvarman pada abad ke-6. Apabila agama Islam tersebar di Champa sejak abad ke-8, bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Seterusnya, kita akan melihat bahasa dan tulisan bagi kerajaan Sriwijaya. Okey, bagi kerajaan Sriwijaya, mereka menggunakan bahasa Melayu dalam urusan pentadbiran selain daripada menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Okey. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat di Sumatera, okey, antaranya di Kedukan Bukit, di Kota Kapur, Telaga Batu dan juga Talang Tua. Okey, kesemua batu bersurat ini ditulis menggunakan bahasa Melayu yang mana menerima pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. Seterusnya, kita tengok pula bahasa dan tulisan bagi kerajaan Angkor. Masyarakat kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat 2 tulisan yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Okey, kita teruskan pula bahasa dan tulisan bagi masyarakat kerajaan Majapahit. Okey, bagi kerajaan Majapahit, mereka menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Masyarakat kerajaan ini menggunakan tulisan Kawi. Ingat lagi tulisan Kawi yang cikgu tunjuk dekat tadi. Okey, dekat depan tadi sebelum kita mulakan kelas kan. Cikgu tunjuk jenis-jenis tulisan.
Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi pada abad ke-14. Okey, setelah ataupun selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Tulisan yang menggunakan huruf Arab ini dikenali sebagai tulisan Pigon. Okey, seterusnya bahasa dan tulisan untuk kerajaan yang terakhir iaitu Kerajaan Kedah Tua. Masyarakat Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Penemuan batu-batu bersurat yang terdapat di Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa tulisan Pallava, iaitu kita boleh tengok dalam penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan batu bersurat di Ceruk Tok Kun, yang mana kedua-dua batu bersurat ini menggunakan tulisan Pallava. Cikgu teruskan dengan subtajuk yang kedua iaitu bidang persuratan. Dalam bahagian persuratan, di kalangan masyarakat alam Melayu memang terkenal dengan tradisi lisan yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Ini bermaksud mereka menceritakan sesuatu perkara yang berada di sekeliling mereka. Okey, tradisi lisan ini terbahagi kepada beberapa tema seperti cerita asal-usul. Cerita asal-usul ni mereka bercerita dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sebagai contoh, asal-usul nama Melaka, kan? Macam itulah. Okey, kemudian cerita binatang kita boleh tengok dari contohnya cerita sang kancil dan buaya, arnab dan kura-kura, kan? Itu cerita binatang. Cerita nasihat ni pula dia lebih kepada cerita nasihat lah. Contohnya seperti Pak Pandey, okey, Lebay Malang, okey. Kemudian kita ada cerita seloka. Selain daripada itu kita juga ada teladan. Teladan ni contohnya seperti si Tanggang. Okey, yang mana dalam cerita Tanggang tu dia menggambarkan sekiranya menggambarkan Tanggang tu sebagai seorang anak yang derhaka kepada ibu bapa, yang mana akhirnya dia disumpah menjadi batu. So bolehlah ambil sebagai teladan, okey. Tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa. Kemudian mereka menceritakan tentang adat seperti tidak boleh menyanyi ketika berada di dapur kerana dikhawatiri akan berkahwin dengan lelaki tua. Okey, tapi sebenarnya dia tak nak bagi kita menyanyi kat dapur sebab dia tak nak supaya makanan yang kita masak tu hangus. Okey, macam itulah. Okey, so perkembangan bahagian persuratan menunjukkan bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kita teruskan dengan kegiatan persuratan bagi masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita akan tengok satu persatu apakah kerajaannya, apakah bukti penemuan, bila ditemukan dan apakah kandungannya. Okey, kita mulakan dengan kerajaan Funan. Okey, kegiatan persuratan bagi masyarakat kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat pada abad kedua Masihi, yang mana kandungan batu bersurat tersebut tidak dinyatakan. Okey, yang kedua ialah kerajaan Champa. Okey, bagi kerajaan Champa ada dua bukti penemuan, iaitu kita ada manuskrip dan juga batu bersurat yang tertua di Kautara. Okey, batu bersurat yang tertua ni dijumpai pada 192 Masihi. Di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Okey, selain itu ditemukan batu bersurat yang berbentuk manuskrip pada abad ke-13, yang mana ada karya yang termasyur, karya masyhur yang termasyhur di kerajaan Champa ada dua, iaitu karya sastra Ekayat Indra Petra dan karya sastra Ekayat Deva Mano. Okey, bagi kerajaan Sriwijaya pula, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti batu bersurat Karamrahi dan batu bersurat Palas Pasemah yang telah dijumpai pada abad ke-7 Masihi. Batu bersurat ini menerangkan ataupun memerihalkan tentang pengukuhan kerajaan, terutamanya taat setia rakyat kepada raja. Okey, kita teruskan dengan kerajaan Angkor.
Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Angkor dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sok Dok Tom di barat laut Kemboja. Okey, tahun penemuannya tidak dapat dipastikan, yang mana kandungan batu bersurat ini menceritakan tentang pemerintahan Jayavarman II. Okey, seterusnya Kerajaan Majapahit. Masyarakat Kerajaan Majapahit dari segi persuratan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan pada tahun 1358. Okey, tahun 1358 yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Selain itu ditemukan juga manuskrip, okey, dalam bentuk manuskrip. Karya sejarah termasyhur ialah Negara Kertagama yang dijumpai pada tahun 1365 dikarang oleh Prapanca. Selain itu dia ada lagi karya-karya yang masyhur seperti Pararaton dan juga Tantu Penggelaran. Okey, dari segi kandungan tidak dinyatakan. Kemudian untuk yang terakhir, Kerajaan Kedah Tua. Kegiatan persuratan, okey, masyarakat Kerajaan Kedah Tua dibuktikan dengan penemuan batu bersurat. Antaranya termasuklah batu bersurat di Bukit Coras dan batu bersurat di Bukit Meriam. Okey, kedua-dua batu bersurat ini ditemukan pada abad ke-5. Okey, ditemukan juga inskripsi yang ditulis di atas kepingan tanah liat, kemudian kepingan emas dan kepingan logam. Sebahagian besar inskripsi ini menyentuh tentang doa dan amalan dalam masyarakat agama Buddha. Okey, sekian kelas cikgu untuk kali ini. Diharap kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Okey, jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel cikgu. Bye. Assalamualaikum.